Okey. Beliau meninggal pada malam raya di Khartan, iaitu sebuah kampung 2 fasak, lebihnya jauhnya kampung tu 2 fasak daripada Samarkand. 2 fasak ni satu fasak lebih kurang 8 km. Lebih kurang 16 2 fasak lebih kurang 16 km. Okey, latar belakang Imam Bukhari. Pada ayahnya adalah Ismail, iaitu seorang ulama hadis yang terkenal, dan ayahnya ni belajar pada hadis ni sehingga menjadi orang yang berilmu dan sangat warak. Dan Imam Bukhari ni dilahirkan di Bukhara setelah solat Jumaat. InsyaAllah tadi meninggal malam raya, dia lahir setelah solat Jumaat kan. Dia satu anugerah lah daripada Allah kan. Dan sebenarnya Imam Bukhari ni lahirnya matanya sebenarnya buta, tidak boleh melihat. Dan bapanya jadi memang sedih lah orang kata kan, sedih. Dan ibunya ni, berkat kesabaran ibunya, tidak berhenti-henti berdoa supaya Allah mengurniakan penglihatan buat anak dia tu, iaitu Imam Bukhari. Dan berkat doa ni sehingga satu malam ibunya bermimpi. Datang Nabi Ibrahim dalam mimpi tu kan. Datang Nabi Ibrahim mengatakan bahawa Allah telah memberi anak kamu penglihatan berkat daripada istiqamah doa kamu. Dan bila habis mimpi tu, dia terjaga dan dia melihat Imam Bukhari dah boleh melihat. Berkat istiqamah doa kan. Ni pun satu anugerah daripada Allah untuk Imam Bukhari itu sendiri. Dan ayahnya meninggal di waktu usianya masih kecil. Dan banyak juga meninggalkan harta untuk keluarganya, yang mana untuk memungkinkan hidupnya itu dalam pertumbuhan yang baik lah, orang kata perkembangan yang baik. Dan keunggulan dan kecerdikan Bukhari ini sudah nampak daripada usianya yang masih kecil lagi, di mana masa usia dia 10 tahun dia dah menghafal banyak sangat hadis. Banyak sangat hadis. Dan pada usia 16 tahun Imam Bukhari ini bersama ibu dan serta abang sulungnya banyak mengembara ke kota-kota, ke Madinah. Dan di masa pengembaraan tu dia berjumpa dengan ramai ulama. Dan masa itulah dia ambil peluang untuk ambil hadis daripada ulama-ulama hadis ni kan. Kemudian dalam satu riwayat daripada abang sendiri, abang yang ketua kan, abang sulung dia, iaitu Rashid bin Ismail, mengatakan Bukhari ni pernah mengikut kelas kelas belajar hadis lah. Dan dia tidak pernah mencatat, manakala murid-murid yang lain semua mencatat. Sampaikan murid-murid yang lain ni mencela dia, ialah orang lain mencatat kan, dia macam dia duduk relax buat bodoh kan. Orang lain mencela dia. Sampai satu ketika dia tak tahu perbuatan dia tu betul ke tak kan, nak mencatat sama tak. Dia check balik, dia panggil kawan-kawan dia yang sama-sama belajar dengan dia check balik. Dia orang catat kan. Kemudian dia macam tasmih kan dengan kawan-kawan dia. Rupanya dia dah menghafal 15,000 hadis. Dan banyak sangat hadis yang dikeluarkan daripada mulut dia tu, sebab dia terima direct, dia terus hafal. Sebab tu dia tak catat. Dia tak catat, dia terus direct hafal. Dan masa dia check tu dia dah ada 15,000 hadis yang dia hafal. Banyak kan? 15,000 hadis. Dan kawan dia pun terkejut, sebab selama ni kawan dia mencela dia, ingatkan dia ni macam ialah sekadar menghadiri je kan, sekadar nak ambil udur. Tak nak riang kan, nak ambil udur. Dan ada antara yang dia hafal tu, yang kawan dia tak sempat pun nak catat. Tak sempat nak catat, tapi dia hafal kan. Besar yang anugerah yang Allah bagi kat dia kan. Dan
pada tahun 210 Hijrah, Imam Bukhari ini berangkat ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan ibu dan abang saudara dia, iaitu Ahmad. Dan setelah selesainya ibadah haji itu, dia memilih Mekah untuk dia menetap kat itu. Okay, dia tak balik lah. Dia menetap kat itu. Dan dalam masa dia tinggal di Mekah tu, dia ada juga pergi ke Madinah beberapa kali. Dan masa dia duduk di kedua-dua kota suci ni, iaitu Mekah dan Madinah, dia ambil peluang untuk menulis. Dia mulakan penulisan karya-karya dia, iaitu kitab-kitab hadis. Dan dia ambil juga peluang untuk menyusun dasar-dasar kitab Al-Jami' As-Sahih, iaitu Sahih Bukhari. Dan dia punya penayaan ni tersebar dalam ketiga-tiga kitab tarikh, iaitu As-Saghir, Al-Aswad, Al-Kabir. Ada 3 kitab yang menjelaskan kepandaian. Ausat, tengah-tengah kan. Kabir, Saghir, Ausat. Kemudian Imam Bukhari ini juga dia mengembara ke dunia Islam selama 16 tahun. 16 tahun. Dan dia pergi ke bermacam-macam negeri sehinggalah ke Asia Barat. Dan dia ambil peluang ni, dia akan mencari ulama-ulama hadis. Contoh macam, ialah kalau macam dikatakan kan sanad ni dia bersangkut-sangkutan pada orang ni kan, dia akan cari orang tu daripada negeri ke negeri. Dan daripada semua guru yang dia ambil ilmu tu, dia sebenarnya dikatakan dia ambil semua hadis tu daripada 80,000 perawi. Bukan dia ambil 80,000 hadis, dia ambil 80,000 perawi. Banyak kan? 80,000 perawi. Dan mungkin sebab ingatannya yang mungkin super jenis orang kata kan, ingatan dia, daya ingatan. Dan sebab tu bila nak jadi perawi ni, salah satu aspek yang dititik beratkan adalah daya ingatan dia. Daya ingatan dia. Kemudian dan ada juga terjadi fitnah kepada Imam Bukhari ni, di mana fitnah ni dibuat oleh orang-orang yang mungkin dengki pada Imam Bukhari ni, di mana golongan-golongan ni mengatakan, menyebarkan fahaman bahawa Imam Bukhari ni adalah seseorang yang berpendapat bahawa Al-Quran ini adalah makhluk, bukan kalam Allah. Tapi Imam Bukhari ni tak melawan. Dia diam je kan. Dia tahu dia ni di pihak yang betul ataupun tak. Dan berita fitnah ni sebar sampai kepada pengetahuan gurunya, iaitu Az-Zihli, guru dia. Sehingga kan guru dia tu marah pada dia. Dan guru dia tu tak nak berjumpa dengan dia. Dan guru yang tu mengatakan, Az-Zihli mengatakan, Imam Bukhari dah tak boleh duduk dengan dia dah. Tak pemarahnya guru kan. Tapi gurunya tak tahu yang itu fitnah kan. Dan berita ni tahu fitnah ataupun tak, sehinggalah ada seseorang bertanyakan kepada Imam Bukhari tentang Al-Quran ni makhluk ataupun tak kan. Bukhari tak jawab, diam. 3 kali dia tanya, tetap diam. Tetapi Imam Bukhari orang tu tetap mendesak Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari dia jawab, dia kata Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk, kalam Allah. Al-Quran itu ni banyak kata-kata dia. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk, dan fitnah adalah bid'ah. Faham tak? Kayaknya dia beli balik orang tu kan. Maksud ini perbuatan manusia adalah makhluk. Kayaknya fitnah tu, perbuatan dia orang memfitnah tu kan? Dan fitnah itu merupakan bid'ah. Okay, macam terkena balik orang tu kan. Kemudian setelah kan Az-Zihli gurunya mengatakan bahawa Imam Bukhari ni dah tak layak duduk dengan dia kan. Dia pun keluar daripada, masa tu dia duduk di naik sabur.
Saya sebut betul dekat Iran. Satu tempat orang sebut dekat Iran. Bila guru cakap macam tu, dia keluar daripada Naisabur dan dia balik kepada ke kampung dia di Bukhara. Kemudian Imam Bukhari ni dia mencorahkan segala kepandaian dia, kebijaksanaan dia dalam kitab dia yang utama, iaitu Sahih Bukhari. Dan dalam Sahih Bukhari ni dia bukan sengaja je, dia bukan sekadar mengkaji hadis-hadis ni sahih letak dalam buku, sahih letak dalam buku, boleh pakai letak dalam buku, boleh jadi kamu jangan letak dalam Sahih Bukhari tak. Tapi bila satu hadis yang dah dimasukkan, dia akan mandi, dia akan berdoa, dia akan solat istikharah dulu untuk dia macam ikhtiar lah bahawa hadis itu betul-betul sahih sebelum dia masukkan dalam kitab Sahih Bukhari itu.